Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 8 Syawal 44 bersamaan dengan 29 hari bulan 4 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba, surah yang ke-78, juzuk yang ke-30. Ayat yang kita akan baca bermula dari ayat 31, berakhir dengan tamatnya surah, insya-Allah. Dan ayat yang kita akan baca ini, Allah Subhanahu wa taala memberi khabar gembira kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, iaitulah mafaza, mereka akan dapat beberapa kesenangan, kelazatan, nikmat yang begitu besar, iaitulah nikmat syurga dan segala isi kandungannya. Kemudian Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang hari kiamat. Tak ada siapa boleh bercakap pada hari itu kecuali mereka yang diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nyatakan juga penyesalan yang tidak berguna bagi puak kafir, supaya kita mengambil pengajaran dan iktibar. Penyesalan, kalau nak menyesal lah ni, jangan tunggu mati baru menyesal, tak ada faedah. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, kita mula bacaan ayat daripada ayat 31 sehingga 36 dulu. Ini dia panggil episod 1 tentang orang-orang yang muttaqin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa disediakan syurga, tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Munasabatul ayah, tengok nota di bawah. Setelah Allah SWT menerangkan balasan buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang kufur engkar, makna orang kafir telah menerima balasan. Kita dah sebut dalam ayat yang lepas. Dalam ayat yang lalu kita sudah sebut tentang keadaan orang kafir. Biasalah menjadi kebiasaan dia akan sebut pula orang balik, orang yang baik. Maka mulai ayat ini diterangkan pula perihal orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ataupun disebut dengan nama Al-Muttaqin, serta balasan-balasannya dengan syurga
dan nikmat-nikmat kesenangan yang tidak ada tolok bandingnya. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat yang dijanjikan siap-siap. Kalau kamu nak, ikutlah lorong ini. Kalau tak nak ni, lorong satu lagi. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Inna lil muttaqina mafaza. Ai inna lil ladzina taqaw, orang-orang yang takut kepada kemurkaan Allah dan azabnya, dengan apa? Bimtithali amrihi, dengan mengikut segala perintah Allah, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangannya. Ingat, maknanya kalau kata takwa tu paling mudah, paling simple dia punya definisi, dia punya ta'rif, ikut hak Tuhan suruh, tinggal hak dia larang. Itu makna takwa. Maknanya kita buat tembok, dinding, pemisah di antara kita dengan azab. Apa yang dia nampak? Fauzan bil jannati allati yazfaruna fiha bima yuridun. Mereka akan dapat syurga dengan segala isi kandungannya, nikmat-nikmatnya yang begitu besar, wa najatan minan nar, dan mereka akan selamat daripada api neraka. Mafaza dengan makna najat, selamat. Mafaza dengan makna nikmat yang diberikan. Makna bolehlah kita kata mafaz, semua perkara yang baik-baik itu mafaz. Lil muttaqina mafaza. Sebagaimana tanda pelajar, dia ayat-ayat pendek ni dia tafsir dengan ayat lain, iaitulah ayat surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia selamat daripada neraka, masuk dalam syurga, itulah orang yang faz, orang yang bertuah, orang yang bahagia, orang yang selamat. Apa lagi dia dapat? Tengok. Yang pertama mafaz, selamat. Itu yang paling besarlah kita hidup ni. Hadaiqa wa a'naba. Yang kedua, mereka akan beroleh taman-taman bunga dan kebun buah-buahan, khasnya anggur. Basatin, dia akan dapat kebun. Comel kebun ni, yang berpagar ada sekelilingnya. Allah. Macam-macam buah ada, tapi Allah Ta'ala sebut satu buah yang sangat popular bagi orang ini, iaitulah anggur, inab. Sebab apa orang Arab ni sinonim sangat dengan inab? Lish, kenapa? Sebab apa orang Arab ni suka minum arak. Maka inab ni di antara sumber punca dia ambil buat arak tu. Jadi Tuhan sebut sini bukan nak suruh mabuk di antara dalam syurga, tak ada dah. Khamrun lazzat lisyaribin. Arak dalam syurga lazat bagi peminum, bukan mabuk macam zaman kita hari ni tak ada mabuk. Mabuk la. Lazat na'am. Itu. Maka Allah Ta'ala gambarkan kepada mereka, duduklah kebun-kebun yang begitu comel, buah-buah yang berbuah begitu lebat, lebih-lebih lagi inab. Jadi orang kita ni gini ya sebenarnya. Bila kita bercakap dengan satu kumpulan yang dia tahu benda tu, jadi kita sebut hak dia suka, lebih happy. Tuan-tuan, saya jemput semua mari kebun kita hari ni contohnya. Kita makan buah-buah yang apa yang ada. Jangan lupa durian gapo hak mahal ni, king ada juga. Padahal durian termasuk dalam buah-buah dah. Kenapa sebut juga? Sebab dia menjadi satu kebanggaan yang diminati oleh orang, maka itu dia panggil bahasa. Bahasa sebut inab. Kalau tak sebut inab, berbuah dah ada buah. Tapi kenapa disebut juga? Sebab itu yang dikenali oleh puak-puak Badui pada saat itu. Zaman kita lah ni pun kita kenal juga inab, anggur. 3, tulis nombor 3. Wa kawa'iba atraba.
dan perawan-perawan gadis-gadis yang sebaya umurnya. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tempat, hadaik tempat, dia sebut juga buah-buahan, tak lengkap kalau tak ada orang. Kita ni buatlah rumah comel besar mana pun, kalau sekadar ada kucing je dalam rumah tu, tuan dia tak ada, isterinya tak ada, apa tak ada, maka orang panggil kesunyian kita, sunyi kita. Maka Allah Ta'ala sebut wa kawa'iba atraba, maknanya gadis-gadis yang sebaya umurnya. Comel lah orangnya. Mengikut dalam riwayat lain kata lebih kurang umur dia 30 tahun, 33 tahun, tu ya umur dia, tidak lebih. Sebab itu dia panggil umur matang lah orang 33 tahun ni. Kalau pihak budak-budak kan abang budak sangat. Tiga laki-laki pun comel, perempuan pun comel, tak payah bermakeup, tak payah duduk kenil lutut, tak ada dah. Tak kenil lutut ke dalam syurga ni, nak kenil apa bagai comel ni. Hok duk main makeup tepek ni, hok rasa hok kurang confident. Dia tak yakin dia comel, duduk berlindung di sebalik kosmetik, di sebalik bedak-bedak, di sebalik warna-warni yang dia ada tu. Kadang-kadang bukan kau comel pun, kau serabut ada. Itu dia panggil. Ayat ini didetailkan, tanda pelajar, didetailkan dengan, diperincikan dengan ayat surah Al-Waqi'ah ayat 35 sehingga 38. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Semua gadis-gadis perawan ni semuanya dara belaka. Uruban atraba, comel. Untuk siapa? Li ashabil yamin, untuk cik abang yang dapat surat tangan kanan. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikan kami semua ni dari kalangan orang yang penerima surat tangan daripada tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Berapa kita? 3. Kita berpindah pula kepada yang keempat, nikmat yang keempat. Wa ka'san dihaqa, serta piala. Piala tu gelas lah, cup, kaki kecil tu, atau gelas yang penuh dengan minuman. Ku'usan mamlu'atun min khamril jannah, gelas-gelas yang penuh dengan arak-arak syurga, bukan arak mabuk, arak syurga. Mutatabi'atun ala syaribiha, yang diberi kepada para peminumnya yang begitu bahagia. Jadi ulama tafsir kata, kalau kata ina bekas, macam gelas tu lah, biasanya gelas kaki kecil tu. Wa ka'san dihaqa, dihaqa dengan makna mal'a, penuh. Apa makna dihaqa? Satu kata penuh, satu kata mutatabi'at, yang bersusun gelas tu. Minum lah, nak minum banyak mana pun. Dihaqa dengan mana as-safiyah, yang bersih, tak ada karak-karak, tak ada kelor, apa ni orang panggil apa mana, kelodok ke apa dia, hak jenis duduk bawah tu macam lumuk itu, tak ada, bersih, air comel. Allahu akbar. Kita atas dunia ni ada satu jenis air mineral, air dalam botol, sebotol sampai RM20. Hak kita duk beli RM2.5 ni, air mineral ni, hak dia RM20 nah, belah-belah ringgit ada. Kata setara mana sedap air. Dia kata sedap Zat. Kita sedap minum air Zam-Zam lagi bagi kita. Kita orang beriman lain. Ka'san dihaqa. Yang kelima, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Mereka tidak mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia. Orang duk buah yoya tak ada faedah, tak ada. Dan tiada pula perkataan yang dusta. Cakap bohong, tak ada lagi orang nak berbohong dalam syurga. Buat apa nak bohong? Biasanya orang berbohong ni ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana nak melariskan ucapan dia, melariskan barang dia. Dia bohong. Saya beli banyak. Beli dah harga 200 ni, jual 220 je nak ambil untung, padahal dia beli 20.
utuh 200, bohong. Satu. Yang kedua, orang bohong kerana nak mendapat sesuatu yang dia nak, jadi bohong, tipu. Yang ketiga, orang berbohong kerana nak melepaskan diri daripada dikhianati oleh orang. Ini yang ketiga ni dia panggil darurat. Jadi ada bohong yang diperlukan, ada bohong yang sangat apa ni dikutuk, dilaknat, ada bohong yang berdosa. Jadi buat apa lagi nak bohong duduk dalam syurga dah. Bagai-bagai apa comel belaka dah. Kan penguasa-penguasa zalim pun tidak ada, kita nak lepas diri memang lepas dah. Apa yang nak dibohong? Apa sebab nak berbohong lagi? Sebab itulah hadis menyebut tentang orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitulah dia panggil penguasa yang takabur, penguasa penguasa yang bohong. Sebab apa? Sebab dia kuasa di tangan dia. Kenapa dia nak bohong lagi? Orang yang berbohong ni orang yang takut hilang kuasa. Ni kuasa mutlak kita. Hebat diktator dia, tak payah bohong dah. Semua ni yang dia cakap orang ikut. Satu. Maka tak boleh. Satu lagi yang dimurkai sangat oleh Allah Taala, al-ahil al-mutakabbir. Orang miskin yang sombong. Mu miskin. Wah pun nak sombong. Berjalan apa selipar cabut tapak tengah jalan. Sombong buat apa? Patutnya tidak. Tapi kita hari ni kadang-kadang kita tengok ada orang yang miskin, ada orang susah tapi sombong, takabur, cakap lebih-lebih. Nak tunjuk kita ni ada kuasa lah, ada macam-macam lah. Jadi ini panggil orang pakai yang sombong, orang pemimpin, penguasa yang yang bohong. Ini di antara golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat. Baik. Jadi dalam syurga tak ada lagi bohong, cakap-cakap bohong tak ada. Cakap yang sia-sia pun tak ada. Yang adanya happy-happy, gembira, suka-suka je cakap. 5 nikmat yang Allah Ta'ala sediakan untuk siapa? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikan. Wa hadzal jazaa'ul mazkuril muttaqin. Balasan yang disebut itu untuk orang yang bertakwa, ata'un kafin wafirun katsirun. Anugerah yang cukup, yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia yang bertakwa. Allahu Akbar. Jadi banyak, cukup, comel, memadai. Kita kata cukup belaka dah tu. Apa lagi yang kita nak tunggu? Nak berapa lagi? Sudah cukup, sudah lengkap dia punya pemberian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Tamaklah tentang nikmat syurga. Kita pergi pula kepada keadaan huru-hara, keadaan orang yang derhaka pada hari kiamat, apa jadi kepada mereka. Tengok ayat 37. Ayat 37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang mentadbirkan 7 petala langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang amat pemurah, Ar-Rahman. Tidak ada sesiapa pun diberi kuasa berkata-kata dengannya untuk memohon pertimbangan tentang balasan atau pengurniaan itu. Jadi ini suasana hari kiamat. Para pelajar tanda, setelah Allah SWT sebut kepada kita tentang luahnya limpah kurnia dia, besarnya nikmat yang disediakan, wasafa nafsahul aqdas
bima yadullu ala azamatihi, maka Allah Ta'ala perkenalkan zatnya yang mulia, yang maha suci, yang menunjukkan kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Rabbis samawati, milik aku langit dengan bumi. Mu nak gimana? Dan isi kandungan dia, mu nak gimana? Maka kata ulama, tanda pelajar, ayat ini menunjukkan kepada keagungan Allah, menambahkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna azamatal 'abdi ala hasabi azamatis sayyid. Besarnya kedudukan seorang hamba mengikut level kedudukan tokoh dia, tuan dia. Maknanya Nabi ini utusan Allah yang maha agung, maka Nabi juga seorang manusia yang agung. Macam kita hari ni lah. Siapa dia awak? Saya ni setiausaha khas kepada menteri sekian-sekian. Berjalan tinggi bau dia pada menteri, sombong. Ni setengah orang ni boleh pangkat sikit atas dunia ni, sombong. Tak kenal kawan. Dulu kita bersahabat baik. Bila boleh pangkat, atas SMS tak jawab dah. Tunggulah. Tilkal ayyam, hari ni berputar. Hari ni awak di atas, belum tentu besok kita di atas. Wallah, jangan sombong. Nak pergi mana kita ni? Putus kawan, perli kawan, rasa diri besar, kontrol sana, kontrol sini, sebab kita dapat secebih kuasa yang Allah nak uji awak sebenarnya. Allahu Akbar. Itulah kita bila tengok kawan-kawan kita ni yang dah dapat jawatan, dah sombong-sombong, kita kata manusia tak kenal diri, lupa daratan, lupa kawan, lebih-lebih lagi lupa Tuhan. Allahu Akbar. Jadi Allah perkenalkan dia bahawa hari kiamat ni Allah Ta'ala saja yang berkuasa, tak ada makhluk lain. La yamlikuna minhu khitaba, nak bercakap dengan Allah pun tak boleh. Tak boleh bercakap kecuali orang-orang yang diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini pada hari kiamat. Maknanya semua pada hari kiamat, ada ketika tak boleh bercakap, bisu, diam semua. Kita dah banyak kali dah ulang. Saya rasa para pelajar pun boleh faham. Oleh kerana masa wukuf hari kiamat tu lama, jadi dia punya peringkat pun berbeza-beza. Ada peringkat tak boleh bercakap. Ada peringkat kena bercakap untuk menjawab soalan. Ada peringkat bercakap kerana terlalu dahsyatnya, dengan keluhannya, dengan rintihannya, dengan macam-macam. Kita mengatakan itulah keadaan manusia ada pada hari kiamat. Di antaranya tak boleh cakap. Ayat ini, tuan-tuan para pelajar, tanda ditafsirkan dengan ayat surah Hud, surah Hud ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyun wa sa'id. Allahu Akbar. Baik. Ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Allah. Ketua dia Jibril, yang lain-lain malaikat berdiri tunggu apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka lakukan. Tidak ada yang berani berkata-kata, tak ada siapa berani bercakap, memohon pertimbangan nak tolong orang, melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang amat pemurah, serta orang itu pula berkata benar. Wa qala sawaba. Ai anna Allah Ta'ala lamma zakara, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang sebelumnya, ayat 27, 37, bahawa makhluk ini tak nak bercakap dengan Allah. Nak bercakap tak boleh, nak minta pun tak berani, nak rayu pun tak berani. Maka Allah Ta'ala cerita di sini tentang keadaan malaikat. Tadi kita sebut keadaan suasana malaikat mustafin, semuanya beratur saf dalam keadaan khudu, tunduk, menunggu arahan Allah Azza wa Jalla, tunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat dan Jibril
sebagai ketua dia menunggu arahan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Sebagaimana dalam surah Al-Fajri, suratul Fajr di ayat 22, Allah kata apa? Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuk, ketika datangnya Allah Ta'ala, malaikat semuanya beratur belaka. Ini suasana yang akan berlaku. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Tak ada siapa bercakap hari itu kecuali mereka yang diberi keizinan oleh Allah untuk bercakap. Wa qala qawlan haqqan sa'iban muwafiqan limardatillah. Cakapan semuanya ikut yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan cakap merapu, cakap tak tukar tak la. Percakapan yang penuh sopan santun, percakapan yang teratur, percakapan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa yang boleh berani bercakap tak itu pasal. Ada juga yang nak kelentung cakap, ada. Manusia cuba nak kelentung, al-yauma nakhtimu ala afwahim, ketika itu Allah bagi malaikat tutup mulut dia. Pap, habis. Cakap ada lagi makhluk berani nak menipu di akhirat esok. Subhanallah, kaki menipu ni. Atau kita tak pelik hari ni kalau kita tengok orang yang boleh menipu, cakap bohong. Hari ni cakap ni, esok cakap lain, baru ni cakap lain, dulu cakap lain, sekarang lain. Sebab dia dah jadi terbiasa. Geng-geng kaki menipu ni di akhirat esok cuba nak menipu lagi. Allah tutup mulut dia, tak boleh nak bercakap dah. La yatakallamu, mereka tak bercakap kecuali percakapan yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang awal bercakap siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia duduk dalam keadaan huru-hara, berlagak sana sini mencari siapa yang menyelesaikan masalah, maka jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kata, ya Rasulullah, isfa' lana, wahai Nabi, tolonglah kami, letih dah ni berjalan jauh ni. Maka Nabi kata, ana laha, aku yang akan menyelesaikan masalah. Ketika itu Nabi kita sallallahu sujud di bawah arasy, minta dengan Allah Ta'ala kuasa syafaat yang kita doa pagi, petang, siang, malam 5 kali sehari, setiap kali kita dengar azan. Itu dia panggil kedudukan Nabi SAW. Zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Itulah keterangan-keterangan hari kiamat yang sungguh tetap berlakunya. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil jalan dengan cara kembali kepada Tuhannya dengan iman dan amal soleh. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, keadaan manusia ni di akhirat esok berperingkat-peringkat. Ahli syurga pun darajat, ahli neraka pun darajat. Maknanya banyak peringkat. Ada neraka bawah, ada neraka yang paling dasar melai payah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini, dia kata apa? Zalikal yaumul haq. Hari yang besar itu tetap akan berlaku. Tak ada syak lagi. Jangan ragu. Jangan ada syak lagi. Tak ada. Ai kainul la mahalah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi ma'aba. Sesiapa faman syaa'a amila amalan salihan, siapa dia buat amalan yang baik, dapatlah ia mengambil cara kembali kepada Tuhannya dengan cara yang baik. Jadi kita pilihlah jalan kita nak pergi mana. Jadi buatlah amal soleh, yarji'u bihi ila Allah Ta'ala, yang kita nak balik bertemu Allah Azza wa Jalla dengan amal-amal yang baik. Ayat ini diurah ditafsir juga dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 29 hingga 30. Anda itu, surah Al-Insan ayat 29 hingga 30. Kemudian Allah Ta'ala tamatkan ayat kita ini
surah An-Naba dengan ayat 40. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu Akbar. Sesungguhnya dengan keterangan-keterangan yang tersebut kami memberi amaran kepada kamu akan azab yang dekat masa datangnya. Azab yang qarib. Apa dia azab yang dekat? Azab atas dunia ni lah. Sama ada azab sungguh, datangnya bencana, datangnya bala pustaka, ataupun matinya seorang itu. Azaban qariba ai dana wa qaruba minkum. Allahu Akbar. Itu hak dekat. Bila mari azab dekat ni mati. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Iaitu hari seorang melihat akan apa yang telah diusahakannya. Maknanya kalaulah maksud dekat tu dengan makna azab dunia atau kematian di dunia pun dia nampak. Bila seorang tu nak mati, dia nampak apa yang dia buat atas dunia dulu, syurga atau ke neraka lah dia. Kelayakan dia boleh gimana? Macam kita hari ni lah, kita ada CJ pengajian. Kelayakan kita ni boleh jadi apa? Boleh jadi pegawai, boleh jadi pembantu, boleh jadi macam-macam boleh jadi. Maknanya orang yang nak mati ni dia tahu apa amalan yang dia buat. Adakah amalan itu baik ataupun tak baik. Tapi nak buat apa lagi? Ataupun pada hari kiamat esok dikira dekat sebab apa hari kiamat dekat? Kullu atin qarib. Setiap hak mari itu dekat. Bila tengok amalan dia binasa habis dah, kerja buat atas dunia ni tidak terpakai, tak ada faedah, ataupun dia tengok azab depan mata dia di akhirat, apa jadi? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang yang kafir akan berkata pada hari itu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah, supaya aku tidak dibangkitkan untuk dihitung amalku dan menerima balasan. Apa dia maksud dia nak jadi tanah? Laitani kuntu turaba. Kalau aku jadi tanah lah. Kata ulama tafsir, tanda sini. Dia kata, ya laitani kuntu turaban falam ukhlaq. Kalau aku jadi tanah, tak jadi manusia kan, tak kena azab. Sebab manusia ni asal daripada tanah. Satu. Yang kedua, ya laitani kuntu turaban falam ub'as. Kalau aku lepas mati jadi tanah gak beres sekat tu ya. Pakai duduk like kubur gitulah, tak keluar-keluar. Satu. Yang ketiga, annahu iza ra'al bahaim. Setelah Allah Ta'ala bawa hayawan-hayawan dia balo. Kambing, tanduk, gong dia kena bicara di akhirat esok. Mana hok lepas pada bicara, dua-duanya jadi tanah habis. Puak kafir kata, ya laitani kuntu turaba. Aku nak jadi tanah juga macam kambing tadi. Tak boleh dah. Moga dia orang mana tak boleh jadi tanah dah dia. Maka inilah pengilaungan puak kafir itu nak jadi tanah, itu maksud dia. Maknanya tak bangkit, tak hidup dah, pakai jadi tanah selalu, ataupun masuk dalam tanah jadi dalam kubur tak keluar-keluar, ataupun biarlah kita ni macam kambing, setelah diputuskan hukum yang bersalah kita pun jadi tanah. Habislah kita ayat. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatnya perbincangan kita tentang surah An-Naba. Sekarang kita berpindah pula mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, balik semula kepada ayat 31. Inna lil muttaqina mafaza.
Dia kata Al-Quran ini masani. Apa makna masani? Dua dimensi. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang tentang orang kafir. Orang kafir, sebelum kata innal muttaqina mafaza ni, kita sudah bincang tentang mana? Tentang ayat orang-orang yang duduk dalam neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Tengok ayat 21. Hari ini innalil muttaqina mafaza. Ayat 31. Maka ulama tadabbur kata Al-Quranu masani. Al-Quran itu kembar. Bila dia sebut azab, dia akan sebut juga nikmat. Bila dia sebut dosa, dia akan sebut pahala. Maka manusia ni dua ya. Sama ada mereka mendapat nikmat, buat pahala, atau mereka buat dosa. Maka mereka buat dosa. Maka demikianlah hidup kita ni. Hidup kita dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla juga masani. Kena ada dua dimensi. Satu dia panggil takut, al-khauf. Satu lagi raja, mengharapkan pahala. Jadi kalau kita ni terlalu mengharapkan pahala, orang ni berani buat maksiat. Kenapa mau buat maksiat tu? Allah kan Maha Pengampun. Allah kan Ghafurur Rahim. Kalau orang terlalu takut, dia akan jadi qunut, mana putus harap. Tak ada harapan dah kita ni. Jadi kita kena duduk tengah-tengah di antara al-khawfu war raja. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang bagi an yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khawfi war raja. Seorang manusia itu dalam ibadat dia kepada Allah mesti ada dua sifat, takut dan harap. Bila kita takut, kita buat betul-betul. Bila kita mengharapkan, kita jadi rasa sedap hati, apa yang aku buat ni Allah Ta'ala kabulkan. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuhu. Mana-mana orang yang terlebih satu pihak, dia akan binasa. Terlebih mengharapkan sangat, dia akan jadi buat maksiat berani. Terlebih takut doa, dia akan jadi was-was. Ini dua-duanya bahaya. Satu. Yang kedua, ayat yang sama. Innal muttaqina mafaza. Bagi orang perempuan, bagi orang yang bertakwa, ilmu taqin, orang bertakwa, mafaza, mendapat nikmat yang banyak. Timbul satu soalan. Al-khalasu minal halaki ahammu min husulil lazzah. Lepas daripada kesusahan, bahaya lebih baik daripada kita mendapat nikmat. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut dapat nikmat mafaz, dia tak sebut lepas? Itu soalan. Jawab dia li'annal khalasa minal halak. Jawabnya, kalau mu dapat nikmat, mana mu lepas dah daripada azabnya. Mana ada azab lagi orang boleh masuk dalam syurga. Ammal fawzu bil lazzati wal khairi, orang yang dapat nikmat mafaz, dapat nikmat, dapat anugerah, bermakna orang ini tidak lagi diazab. Itu bahasa. Makanya Allah Ta'ala sebut lil muttaqina mafaza. Dia tak kata inna lil muttaqina najatan minan nar wa mafazan bin na'im. Tuhan kata mafaz satu je. Jadi timbul soalan, kenapa tak sebut lepas? Maknanya kalau kita boleh ninggal, lepas dah tu. Awak sampai mana dah? Saya masuk dalam bilik dah. Dalam bilik hotel dah contohnya. Maknanya dia dah lepas checkpoint, dah lepas custom, dah lepas apa ni immigration, dah lepas belaka. Tak payah cakap mana awak? Saya lepas dah custom, saya dah lepas dah immigration, saya dah lepas dah checkpoint. Lepas tu duduk mana dalam bilik? Cakap lalu, duduk mana? Dalam bilik hotel dah rehat dah ni. Dan maknanya hak lain-lain tu lepas. Ini bahasa uslub, gaya bahasa Quran. Dia nak pendek tapi merangkumi keselamatan yang banyak. Alhamdulillah. Yang ketiga, faedah yang ketiga, Allahu Akbar. Tengok ayat. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Jadi Allah Ta'ala ni pemilik langit dengan bumi dan segala isi kandungannya. Pada hari kiamat tak ada orang boleh bercakap. Apakah hikmat Tuhan nafikan percakapan pada hari kiamat? Al-gharadu min zikri haza, tujuan Allah Ta'ala sebut ayat ini ibtalu i'tizalil musyrikin,
Allah Ta'ala nak batalkan semua hujah-hujah, rayuan-rayuan yang dibuat oleh puak kafir ketika mereka mengatakan bahawa berhala-berhala dia ni syufa'a, hanya penghubung, perantara di antara dia dengan Allah. Sebagaimana Allah gambarkan kata-kata kafir dalam surah Yunus ayat 18, haula'i syufa'auna indallah. Berhala ni batu, kayu, tapi dia menjadi perantara kita dengan Allah Ta'ala. Jangan ni kita orang Islam pula cari perantara juga, pergi cari kubur tu kubur ni, tak usah. Kita berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla, jangan duk cari pasal. Dalam surah Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata kami tak sembah berhala ni kecuali supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka hari ini Allah kata la yamlikuna, mu tak boleh cakap lagi, tak sedut cakap berhala tu berhala ni, semuanya binasa belaka, kamu akan binasa, tak boleh nak pergi mana. Itulah yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tak boleh bercakap. Yang keempat, tanda yang keempat, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Jadi di sini timbul soalan, pada hari berdirinya malaikat dan para Jibril bersaf, mereka tak boleh bercakap kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan cakapan mereka semuanya benar. Jadi timbul soalan di sini, adakah malaikat lebih baik daripada, lebih afdal daripada apa? Daripada manusia. Sebab Tuhan sebut malaikat sini. Malaikat berbaris-baris. Malaikat mula bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ada setengah ulama kata ayat ini menunjukkan malaikat lebih baik daripada kita, pada manusia. Sebab tu malaikat sentiasa takut, tunduk, khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manusia ni macam-macam perangai ada. Maka as-sawab, tanda pelajar, yang benar dalam masalah ini, anna salihil bashar, manusia yang saleh lebih baik daripada mereka peringkat akhir. Dengar ni, wal malaika afdalu bi'tibaril bidayah, malaikat lebih afdal pada peringkat permulaan. Boleh faham ke tak ni? Celek mata sikit, celek mata buka telinga. Malaikat afdal pada permulaan, manusia yang saleh afdal pada peringkat akhiran. Apa maksudnya? Malaikat ni duduk langit, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tak ada dosa, dia hanya ikut perintah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Bermakna malaikat lebih baik daripada manusia. Pada hari kiamat, manusia yang beriman, yang saleh, yang wara', yang taqi, semuanya duduk dalam syurga. Fayasilu halu salihil bashar, maka dalam keadaan ini manusia yang saleh lebih baik daripada malaikat. Jadi kita jamak di antara dua pandangan. Tak usah duk balas lah malaikat afdal ke manusia afdal. Yang pentingnya malaikat duduk dengan Allah, dekat dengan Allah Ta'ala di peringkat awal lagi. Sebelum jadi manusia, malaikat ada dah. Jibril sudah ada. Maknanya dia kata malaikat afdal fil bidayah wa al-bashar afdal fil nihayah. Itu bahasa nak jamak di antara pandangan. Comellah tu. Allahu Akbar. Jadi kata-kata malaikat ni semuanya sawab. Mereka akan cakap yang benar. Tak ada kelentong-kelentong, putar-putar belik, tak ada. Dia duk putar belik ni manusia. Manusia, orang yang duk putar belik ni. Allahu Akbar. Baiklah, yang terakhir sebagai penutup, yang kelima, faedah yang kelima. Allah kata apa? Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Siapa yang nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia yakin dia akan bertemu dengan Allah, maka orang ni akan buat persiapan yang begitu rapi. Kita ni jangan berangan-angan kosong.
Saya tak nak kata angin mak jening, sia ke mak jening, tak ada pasal-pasal. Awak berangin-angin mak jening yang kena. Lah, kita kata angan-angan kosong. Nak syurga, nak. Maya selo-selo lah. Nah, moga kita manusia biasa. Baca Quran tak banyak juga. Bukan sekat tak banyak, baca Quran pun tak erti lagi. Orang suruh mengaji malah contoh. Mu nak neraka, tak mau, takut neraka. Lepas tu berani buat maksiat. Jadi kita kata itu dipanggil angan-angan. Nak satu benda yang bercanggah dengan perbuatan, itu angan-angan. Orang yang bercita-cita, bila dia nak syurga, dia buat amalan-amalan yang boleh menyampaikan dia ke syurga, menjauhkan dia daripada neraka. Itulah dia panggil orang yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah kita ayat 40 ayat surah An-Naba. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami telah bertadabbur ayat surah An-Naba. Engkau telah sebut bagi muttaqina mafaza. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, orang yang kami sayangi, termasuk di kalangan muttaqin yang mafaza, yang berbahagia, yang mendapat nikmat, yang selamat daripada segala bala bencana di akhirat nanti, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.